KPM. Didik TV KPM. Sampai juga kedai buah ni. Panas. Puan. Ya. Ada betik, ada jambu air. Berapa sekilo ni, Puan? Harga jual untuk betik ni Okey. RM4 sekilo. RM4. Boleh tak saya nak minta kurang sikit, Puan? Harga kosnya pun RM3.20. Oh. Jadi saya untung 80 sen je. Kalau saya jual dengan harga RM3, saya akan rugi nanti. Macam mana ni, Puan? Saya... bolehlah, Puan. Ambil je lah. Saya nak satu betik dengan satu jambu air. Okey, saya timbang Terima kasih, Puan. Boleh. Rakan-rakan semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini untuk 1 jam kita belajar mata pelajaran matematik tahun 6 bagi slot tahap 2. Dan nak tahu lebih lanjut tentang topik kita, tunggu dulu. Kita jemput dulu guru kita yang anda telah saksikan profil beliau sebentar tadi. Itu dia Cikgu Nurizan Osman, Ketua Panitia Matematik daripada SK Alor Pongsu, Bagan Serai Perak. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Baik, Alhamdulillah, Syafiqah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Dan juga masih di studio bersama kami ialah Cikgu Nur Hayati Zakaria selaku jurubahasa isyarat kita dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Cikgu, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Selamat datang, Cikgu. Baiklah, Cikgu. Seperti biasa, bila kita dalam slot Didik TV, tentunya kita kadang-kadang ada murid bersama kita, ya, Cikgu? Betul, Syafiqah. Dan kita nak menjemput mereka ke set kita pada kali ini. Hai semua, Assalamualaikum. Wah, berseri-berseri semuanya. Boleh tak Cikgu Nurizan perkenalkan mereka satu demi satu? Cikgu, silakan. Boleh, Syafiqah. Okey, hari ini cikgu ada bersama cikgu 4 orang murid. Okey, yang pertama adik Syafia. Mana Syafia? Hai, Syafia. Okey, cikgu juga ada adik Ahmad Adli. Okey. Adik Adam dan juga adik Hawa. Sebenarnya mereka ni kembar atau Syafiqah? Patutlah. Mungkin dekat seakan-akan, Cikgu. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid semua. Mereka juga dari Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai Perak. Baiklah, Cikgu. Bagi kita punya mata pelajaran hari ini, matematik, ya, Cikgu. Apakah topik kita terlebih dahulu? Okey, topik kita hari ini adalah topik yang sangat menarik. Wah. Pengurusan keuangan. Okey, Cikgu. Pengurusan keuangan. Baiklah, Cikgu. Sebentar tadi sedikit lakonan, ya, Cikgu. Boleh tak Cikgu kaitkan sedikit dengan topik kita tu? Sebenarnya tadi kita dah buat. Okey, sebenarnya cikgu nak memperkenalkan tentang harga jual, harga kos, untung rugi yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita seharian. Sebab matematik ni memang ada kaitan dengan kehidupan kita seharian. Jadi tentunya kita boleh aplikasikan, ya, apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, Cikgu, baiklah. Tentunya sebelum kita mulakan mata pelajaran kita, Cikgu boleh tak perkenalkan standard pembelajaran kita dan juga objektif? Okey, baik. Baik, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah Ya, Cikgu. 3.1.1 mengenal harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebat, voucher, bil, receipt, invoice, aset, liability, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Dan satu lagi, 3.1.2 menentukan harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebat, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Banyak tu, Syafiqah. Banyak tu.
Okey. Okey. Baik, cikgu teruskan yang betul cikgu dah Silakan, kaitkan tadi. Okey, sedikit tentang tadi cikgu kaitkan apa dia harga kos yang cikgu dah sebut tadi. Harga kos sebenarnya adalah harga barang yang diperolehi sebelum dijual kepada orang lain. Jadi bila sebelum kita jual barangan tu kepada orang lain, kita sebut sebagai harga kos. Tetapi harga jual pula dia berbezalah. Okay, harga sesuatu barang yang perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual. Okey cikgu. Seperti mana lakonan kita tadi ada beza harga jual yang cikgu jual dan harga kos ni yang kos daripada yang kita dapatkan produk ni. Okey cikgu. Seterusnya. Tetapi adat perniagaan lah ada untung, ada rugi. Tetapi apa maksud untung tu? Jadi murid-murid, untung ni bermaksud harga jual yang lebih tinggi daripada harga kos. Maksudnya kita jual sesuatu barang tu melebihi daripada harga asalnya. Contohnya seperti jam ni lah, harga kosnya adalah RM789.50. Tetapi dijual dengan harga RM989.50. Maka harga jualnya melebihi harga kos. Jadi peniaga itu telah mendapat untung. Okey cikgu. Okay. Baik, kita teruskan ya. Baik murid-murid, perhatikan situasi yang cikgu tunjukkan ini. Ini jualan penghabisan stok ni. Jam ni pun cantik. Harga kosnya RM1,286.80. Tetapi jam yang cantik ini dijual dengan RM1,100.50. Jadi bila harga jualnya lebih rendah daripada harga kos, maka akan berlakulah situasi seperti ini yang kita namakan rugi. Iaitu nilai wang yang terkurang kerana harga kos lebih tinggi dari harga jual. Itulah bezanya antara untung dan rugi dalam sesuatu perniagaan lah, Syafika. Okey, baiklah cikgu. Sebentar tadi cikgu menyentuh tentang untung dan rugi. Sekarang pula cikgu, apa sebenarnya maksud pengurusan kewangan cikgu? Tu ialah topik kita pada hari ini kan cikgu? Betul. Pengurusan kewangan ni sebenarnya meliputilah tentang urusan wang yang kita hadapi setiap hari. Bagaimana pengurusan keuangan itu dapat membantu kita menguruskan keuangan kita, pelaburan kita dan kehidupan kita dengan lebih sistematik. Okey, baiklah cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Tadi murid-murid cikgu dah terangkan kan untung, rugi, harga kos, harga. Cikgu nak uji sikitlah. Murid-murid cikgu yang berempat ni. Okey, soalan cikgu yang pertama. Tengok paparan ni. Kita ada dua jenama telefon. Okey, yang pertama jenama telefon VC. Harga kosnya RM1,500. Harga jual RM1,800. Boleh tak sesiapa bagi tahu cikgu sama ada telefon VC ini yang dijual mendapat untung ataupun rugi? Okey, siapa nak cuba dulu boleh angkat siapa tangan nak ya? jawab? Okey, Safia. Okey, Safia. Apa jawapan dia, Safia? Untung. Untung. Okey, betul. Boleh cikgu tahu tak berapa nilai keuntungan di situ? RM300. RM300. Okey, betul Safia, pandai. Tahniah Safia. Okey, soalan cikgu yang kedua. Ada lagi satu jenama telefon di sini, Syafika. Ya, jenama cikgu. telefon Lasak. Lasak. Harga kosnya RM2,000. Harga jualnya pula adalah RM1,750. Okey, apakah situasi yang dihadapi oleh peniaga ini apabila menjual jenama telefon Lasak ni? Okey, kali ini siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba? Rugi. Rugi. Okey, Adam siapakah dah tu? jawab rugi. Okey, tahniah Adam. Boleh cikgu dapatkan berapa nilai kerugian ni? RM250. RM250. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okey. Okey. Cikgu ada sehelai t-shirt kat sini.
harga kosnya RM49.90. Bila menjual dengan harga peniaga ini akan mendapat untung sebanyak RM9. Berapakah harga jualnya setelah mendapat keuntungan yang tersebut? Okey. Berapakah harga jualnya? Murid-murid? Siapa nak cuba? Tadi Adam dah jawab, Syafia dah jawab. Ya, tunggu Adli dengan Hawa ni. Nak cuba cepat. tak? Siapa nak jawab? Silakan Adam, Hawa. Mungkin kita boleh dapatkan. Cikgu nak panggil tak sesiapa? Boleh. Cikgu nak Hawa lah jawab, Hawa. Okey, boleh Hawa. tak? Silakan Hawa. Cuba aja dulu. Jawapan dia RM58.90. RM58.90. Okey, disebabkan harga kosnya RM49.90, kemudian dapat untung. Okey, betul jawapan Hawa tu. Wah. Jadi harga jual melebihi harga kos. Okey, soalan cikgu yang keempat, kita ada sebuah komputer riba kat sini. Okey. Harga jualnya adalah RM2,599, tetapi peniaga ni mengalami kerugian sebanyak RM250. Jadi, boleh tak cikgu nak tahu berapa harga kos bagi komputer riba ini? Okey. Siapa nak jawab? Mungkin mereka sedang melakukan sedikit pengiraan ya, cikgu? Ya, betul. Okey, kita bagi. Dah bersedia pun. Siapakah itu? Adli, silakan. RM2,949. Okey, RM2,949. Okey, Adli. Kenapa harga kos lebih daripada harga jual ya, Adli? Sebab apa? Adakah peniaga ini mendapat untung ataupun rugi? Rugi. Ya, betul. Disebabkan peniaga itu dapat rugi, jadi harga kosnya melebihi harga jual. Okey, Tania. Semua dapat menjawab soalan cikgu. Jadi, dia orang dah memahami apa itu untung, apa itu rugi, apa itu harga kos dan harga jual. Dan sangat pantas juga mereka menjawab soalan Betul, cikgu ya. Okeylah, baiklah murid-murid dalam talian dan juga di rumah, jangan lupa sediakan pen dan mungkin pensel anda dan buku catatan ataupun kertas untuk kira selepas ini. Kita ada lebih banyak aktiviti. Kembali selepas ini di Didik TV KPM slot tahap 2. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV bagi slot tahap 2 bersama saya Kak Syafika dan juga cikgu kita pada hari ini, Cikgu Nur Ezan. Baiklah cikgu, pada kali ini mata pelajaran kita masih matematik, tapi segmen kita topiknya ialah istilah dalam urusan wang ya cikgu? Betul. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apakah istilah-istilah yang terlebat dalam urusan wang ni? Okey, lepas ni cikgu akan terang lebih banyak lagi istilah-istilah yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Okey, cikgu nak anak-anak murid cikgu beri tumpuan ya apa yang akan cikgu terangkan. Okey. Baik. Kita nak teruskan dengan diskaun. Cikgu ada situasi dekat sini, semestinya anak-anak murid cikgu dah biasa menghadapi situasi macam ni, pergi ke kedai membeli beg ke baju ke kan, jadi dapat melihat diskaun dipaparkan di situ. Okey, apa sebenarnya diskaun ni? Okay, harga atau nilai yang dikurangkan daripada harga atau nilai asal. Seperti dalam slide inilah, nak membeli beg, jadi harganya adalah RM80, tetapi mendapat penjimatan ataupun diskaun sebanyak RM20. Maka beg itu akan menjadi RM60 sahaja. Itu adalah diskaun. Okey. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Kita teruskan lagi dengan voucher. Apa dia voucher ni ya? Okey, voucher. Voucher ni sebenarnya
kepingan kertas kecil yang melayakkan pemiliknya mendapat potongan harga atau boleh ditukar dengan barangan yang lain. Okey, cikgu ada beberapa contoh voucher di sinilah. Contohnya voucher taman tema air. Okey, voucher, contohnya voucher farmasi. Di situ ada dicatatkan berapa nilainya. Contohnya RM10, kemudian RM5 dan pelbagai lagi lah jenis voucher yang diberi kepada pelanggan. Okey. Baik, cikgu teruskan lagi. Silakan cikgu. Kita perhatikan situasi ini. Okey, ada diletakkan situ rebat. Rebat. Dalam dialog ni ada diletakkan rebat. Apa itu rebat sebenarnya? Kita sering mendengar rebat dan ada juga dinyatakan dalam bil sebenarnya. Rebat ni adalah potongan daripada sejumlah wang yang perlu dibayar ataupun pemulangan sebahagian daripada wang selepas kita membuat bayaran seperti dalam situasi yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, contohnya beli barang 100 hingga 200 akan dapat rebat RM5 dan selebihnya akan dapat RM10. Jadi pelanggan tak perlulah membayar dengan harga yang perlu dibayar, tapi dia akan mendapat pemulangan wang sebanyak harga mengikut pembayaran yang telah dibuat. Itu adalah rebat. Kita dah ada 3 diskaun. Ya. Kita dah ada voucher. Kita dah ada rebat. Okey. Okey cikgu. Lagi ada apa cikgu? Okey. Ada lagi. Cikgu dah ajar 3 tadi yang seperti cikgu dah sebutkan. Cikgu nak uji anak-anak murid cikgu, adakah mereka memahami apa yang cikgu sebutkan tadi? Okey, kita nak uji minda. Soalan yang pertama, bersedia ya? Okey, soalan yang pertama. Bersedia dengan papan putih kamu. Okey, cikgu ada sebuah tablet dengan yang berharga RM1,800. Tetapi diberi rebat sebanyak 2%. Okey, boleh tak kamu mencari rebat di sini? Berapa nilai rebat untuk pembelian tablet ini? Okey. Sebab sebelum ni mereka dah belajar tajuk peratus. Jadi mereka dah mengetahui bagaimana nak mengira yang berkaitan dengan peratus. Okey. Jadi dia boleh aplikasikan semula dalam tajuk wang. Nampaknya Adli. Adli nak cuba ke Adli? Okey, Adli. Okey Adli. RM32. Okey, boleh tak Adli tunjukkan kepada cikgu dan rakan-rakan di rumah bagaimana Adli mendapat jawapan RM32 tu? Itu dia cikgu. Okey, sebutkan Adli. Boleh tak Adli sebutkan ayat matematiknya? Okey. Adli tak buka. Adli kena pasangkan mic anda ya. Kak Syafiqah tak dengar. Okey. Ukur 100 darab RM1,800 sama dengan RM32. Okey, baik. Jawapan tu sebenarnya betul, tetapi untuk jawapan yang lebih tepat Adli kena letakkan simbol RM. Sebab dia nilai ringgit betul, ya. Tak boleh tinggalkanlah sebab nilai ringgit. Okey, tak apa. Ya cikgu. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Okey, semua bersedia? Okey, cikgu ada sebuah televisyen di sini. Harga asalnya RM1,289. Tetapi televisyen ni ada harga promosi pula. RM990.90. Jadi dah ada penjimatan di situ. Okey, boleh tak anak-anak murid cikgu hitung nilai diskaun yang diberi untuk membeli televisyen ini? Okey. Ini pun soalan aplikasi ya cikgu? Ya, betul. Siapa yang dah bersedia boleh angkat tangan ya. Wow, Adam cepatnya. Okey, Laju. Adam boleh cuba Adam. Silakan Adam. RM298.10. Okey, boleh Adam nyatakan ayat matematiknya Adam? RM1,289 tolak RM990.90
RM990.90 Okey. sama dengan RM298.10. Okey. Kiraan dan ayat matematiknya betul, tetapi Adam sama macam Adli tadi. Terlupa nak letakkan simbol ringgit RM. Malaysia RM. Jangan lupa ya. Nanti jawapan kamu akan menjadi kurang tepat. Apa pun tahniah cikgu ucapkan. Tahniah. Sebab dapat menjawab. Jadi kita nak berilah ganjaran Ya, betul, kepada cikgu. mereka, Syafiqah. Adam dan Adli ya? Adli dan Adam. Okey. Jadi, Apakah ganjaran tersebut? Tu, cikgu dah sediakan ganjaran. Sebab tajuk kita hari ini pengurusan keuangan. Ini ganjaran cikgu untuk anak-anak murid cikgu. Okey, baiklah. Kita beri Berapa satu. cikgu? RM1 untuk Adam dan juga Adli. Betul. Tanya yang lain tunggu kena jawab juga. Okey cikgu, seterusnya. Okey. Boleh tak Syafiqah lekatkan dekat tu? Okey. Okey cikgu. Ada. Seterusnya ada jawapan lagi ke cikgu? Ada Ya. soalan lagi ke cikgu? Kita ada satu lagi soalan. Jadi siapa yang nak kena cuba menjawab dahulu. Okey, cikgu teruskan. Soalan yang ketiga. Okey, kita ada voucher kat sini. Okey, Ibu, kita boleh menggunakan voucher ini di restoran Yummy untuk meraihkan ayah pada hari bapa. Okey. Nyatakan nilai penjimatan apabila menggunakan voucher ini. Nampaknya siapa Adam nak dan jawab? Adli tak sabar-sabar nak jawab tu. Safia. Okey, Safia. Boleh cuba Safia. RM12. RM12. Okey, tahniah Safia. Okey. Cikgu nak beri ganjaran kat Safia sebab Okey. jawab dengan betul. Okey. RM1 juga cikgu? Betul. Okey. Kita dah belajar tentang voucher, diskaun dan rebat. Okey cikgu. Okey, kita teruskan ya Syafiqah. Silakan. Ada lagi. Seterusnya adalah invoice. Satu istilah yang baru untuk anak-anak murid cikgu di studio dan juga di rumah. Okey. Apa itu invoice sebenarnya? Senarai barangan atau perkhidmatan serta harganya yang dihantar oleh pembekal kepada pelanggan. Okey, cikgu tunjukkan contoh di sini. Apa itu invoice? Okey, invoice pada invoice ini ada terdapat dicatatkan nama dan alamat pembekal, maksudnya yang menghantar barang. Kemudian nama dan alamat penerima ataupun pelanggan, nombor invoice dan juga tarikhlah bila invoice ini dikeluarkan. Kemudian ada juga maklumat barangan yang dibeli. Maksudnya barangan yang dipesan oleh pelanggan semua tercatat di dalam invoice tu, dan juga tentang maklumat bayaran, berapa harga keseluruhan dalam invoice tu. Dan yang paling penting mesti ada pengesahan di bawah sekali dalam invoice tersebut. Okey. Okey cikgu. Kita teruskan lagi. Teruskan, cikgu. Okey. Seterusnya adalah bil. Baik. Ini adalah suasana di sebuah kedai makan. Okey, apa itu bil sebenarnya ya murid-murid? Okey, surat keterangan tentang harga barang dan perkhidmatan yang disediakan. Okey, ini adalah salah satu contoh bil apabila kita menggunakan perkhidmatan itu, ataupun kita akan mendapat satu keterangan, sama ada bentuk selalunya dalam bentuk bercetak lah, yang akan dikeluarkan kepada para pelanggannya. Okey, boleh tak siapa-siapa nyatakan cikgu, selain daripada situasi di kedai makan ni, apa lagi bil yang pernah kamu lihat? Okey. Bil elektrik. Bil elektrik. Okey, bagus Adli. Bil air. Bil air. Okey, lagi. Air. Bil telefon. Bil telefon. Okey, bagus. Bil apa lagi? Ada lagi tak? Bil barang. Bil Barang. Beli barang. Okey, apabila kita membeli barang kita akan dapat bil. Bagus, tahniah. Semua dapat memahami apa itu bil sebenarnya. Okey, Syafiqah, Okey. kita teruskan lagi ya. Silakan cikgu. Kita ada banyak. Ini adalah contohlah bil restoran, seperti dalam situasi yang cikgu sediakan di situlah. Ada tercatat apa yang dimakan oleh pelanggan, kemudian berapa jumlahnya. Okey, kita teruskan. Okey. Okey, seterusnya adalah resit. Okey, bil resit ni sebenarnya ada kaitan dengan bil.
Okey, bila kita buat pembayaran, maka kita akan mendapat resit. Okey, resit ni seperti dalam contoh yang cikgu paparkan di situlah, ada tarikh, ada masa bayaran, bila kita buat pembayaran, kemudian ada nombor resit di atas dan juga segala maklumat yang telah kita gunakan di situ. Dan baki wangnya pun tercatat dalam resit tersebut. Jadi segala maklumat yang kita telah gunakan dalam, sama ada di kedai, di restoran, perkhidmatan, semua tercatat dalam resit setelah kita membuat pembayaran. Itu yang penting. Resit akan dapat selepas membuat pembayaran. Jadi kalau ada sedikit mungkin kita perasan ada kesalahan ke apa di situ, kita perlu rujuk pada resit lah ya cikgu? Ya, betul. Segala maklumat ada kat situ? Ya, betul. Segala apa semua tercatat di resit tersebut. Okey cikgu. Okey. Kita teruskan lagi. Ada lagi ni, cukai perkhidmatan. Okey, selalu kita dengar ni tentang cukai perkhidmatan ni. Tetapi apa sebenarnya cukai tersebut? Cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan. Okey. Cikgu tunjukkan contoh seperti mana yang bil restoran tadi. Kita dah makan di restoran tersebut, kita membuat pembayaran, kita mendapat resit. Di situ ada tercatat cukai perkhidmatan 6%. Kalau perhatikan betul-betul kan Syafiqah, betul, ya. ada dituliskan kat situ kan? Baru je makan tadi ada cikgu 6% tu. Okay. Sebenarnya cukai ni bukan saja dekat resit di restoran, di kompleks membeli belah kan, selepas kita membeli barangan mesti ada tercatat cukai perkhidmatan. Betul cikgu. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Silakan. Faedah. Ini adalah suasana di bank. Okey, kita nak menyimpan duit, ayah kamu nak menyimpan duit yang telah kamu simpan dalam tabung, kemudian bank akan mengeluarkan faedah. Apa itu faedah? Okey, faedah adalah sejumlah wang yang diperoleh apabila seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Maksudnya bila kita simpan duit dalam bank, selepas 1 tahun biasanya bank akan memberi kita faedah. Contohnya seperti yang cikgu tunjukkanlah di sini. Okey, mula-mula wang masuk ataupun wang simpanannya adalah RM430. Tetapi selepas 1 tahun kemudian, setelah bank memberi faedah, maka duitnya akan bertambah menjadi RM442.90. Jadi kita untung. Kita dah mendapat untung bila menyimpan dalam bank. Jadi selalulah kita menyimpannya murid-murid. Ada faedahnya. Ya cikgu. Okey. Okey, ada lagi ke cikgu? Ada. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak sambung dengan dividen. Tadi faedah, sekarang dividen pula. Apa itu dividen? Okey, dividen ni adalah bahagian keuntungan. Untung juga Syafiqah. Ya. Tetapi yang diberikan ke atas wang yang dilaburkan. Tadi kita simpan. Betul. Sekarang ni dilaburkan untuk perniagaan ataupun saham. Okey, contohnya bila simpan dalam tabungan SSPN, jadi wang yang kita laburkan itu akan mendapat keuntungan di kemudian hari dalam bentuk dividen. Dividen. Okey. Masih untung lah ya cikgu? Betul. Istilah je lain sebab kita melabur. Betul. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Cikgu nak teruskan dengan aset dan liability pula. Apa itu aset? Apa itu liability? Okey, murid-murid cikgu nak kamu bezakan antara aset dan liability. Okey. Aset, apa yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda. Contohnya, wang tunai, rumah, simpanan, barang kemas. Bermaksud, apa yang kamu miliki sendirilah dan dibeli dengan wang tunai. Itu adalah aset, itu harta benda kita sendiri. Okay, macam wang simpanan kamu yang kamu simpan dalam tabung setiap hari itu adalah aset kamu. Walaupun kamu sebagai seorang murid, kamu dah ada aset kamu sendiri. Okey, berbeza dengan liability. Apa maksud liability ni? Sebenarnya adalah tanggungan keuangan atau
Hutang. Hutang. Contohnya, cuba tengok cikgu tulis kat situ. Pinjaman kereta, pinjaman perumahan, pinjaman pendidikan. Semuanya bentuk pinjaman. Ada lagi tak? Siapa tahu? Ada lagi tak? Liability. Kad kredit. Kad kredit. Pandai. Kad kredit. Okey. Kad kredit juga sebenarnya adalah liability. Pakai dulu, bayar kemudian. Okey cikgu, baiklah. Itulah antara istilah-istilah urusan wang ya cikgu. Harapnya murid-murid dapat cara untuk menghafal istilah tersebut dan juga maknanya dan perbezaan tak tercampur aduk. Okey, murid-murid semua, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, jom masuk ke kelas matematik pada hari ini bersama Cikgu Nur Izan. Okey, baiklah. Tajuk kita pada hari ini ialah pengurusan kewangan. Jadi cikgu, apakah topik kita pula? Okey, kalau tadi kita dah pelajari pelbagai istilah yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak mengaplikasi pengiraan istilah-istilah tadi dalam pengurusan keuangan itu sendiri. Bagaimana nak mengira sekiranya kita menghadapi situasi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang cikgu terangkan tadi. Okey cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Okey. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menentukan harga jual, harga kos, untung rugi, diskaun, rebat, dividen dan seterusnya, cukai perkhidmatan. Okey, perhatikan situasi satu. Okey, mari kita tengok sama-sama ya murid-murid di studio dan juga di rumah. Okey. Cikgu ada jam kat sini. Okey, perhatikan situasi. Nyatakan situasi di bawah. Okey, dan kira nilainya. Harga kos RM789.50. Harga jualnya pula adalah RM989.50. Kalau tadi cikgu dah terangkan tentang harga kos, harga jual, untung dan rugi. Betul. Okey, adakah mereka masih ingat apa yang cikgu terangkan? Kita nak menguji mereka ya cikgu? Betul. Okey. Ingat tak murid-murid? Sebenarnya apa situasi di sini? Boleh tak siapa terangkan? Apa situasinya? Untung. Okey. Betul. Siapa yang menjawab tu? Adam, okey. Baik, Adam, situasi ni untung sebab harga kos lebih rendah daripada harga jual. Betul Adam? Tanya. Jawapan tu tepat. Okey. Boleh tak Adam bagi tahu cikgu dan rakan-rakan di rumah nilai keuntungan jam ini? Okey, Adam sedang melakukan sedikit pengiraan. Sebab tadi Adam dah jawab untung. Betul, memang untung. Sebab harga jual melebihi harga kos. Jadi kita dah dapat keuntungan di sini. Betul. Dan sekarang kita nak tahu nilai ya cikgu? Kita nak tahu nilai. Yang lain pun boleh turut mengira sebab tadi Adam dah bagi clue dia untung. Okey. Berapa nilai keuntungan ni? Okey, Adam dah dapat ke Adam? RM250. RM250 keuntungan jam tersebut. Okey, tahniah Adam, cikgu nak bagi ganjaran dekat Adam. Okey cikgu. Okey. Kita nak Satu mengumpul lagi wang ringgit. ni, nanti boleh buat simpanan di bank. Betul cikgu. Dan akan dapat faedah. Faedah. Ya. Okey. Kita perhatikan situasi 2. Cikgu nak tunjukkan bagaimana harga kos bagi barangan tersebut mempengaruhi rugi dan juga harga jual. Okey, perhatikan situasi ini. Harga jual RM25,350, tetapi peniaga ini mendapat kerugian sebanyak RM760.50.
Okey, bagaimana kita nak mencari harga kos bagi jualan sofa ini? Cikgu tunjukkan ya. Sambil tu murid-murid cikgu boleh mencuba. Nak menjawab soalan ini. Okey. Baik, cikgu tunjukkan cara yang betul bagaimana nak mencari harga kos iaitu harga asal bagi sofa ini. Okey. Cikgu, saya nak cuba juga boleh? Boleh. Silakan Syafika. Kita tengok jawapan siapa yang betul. Alright. Okey. Harga jual RM25,350. Okey, tetapi dah rugi. Kita nak cari harga asal. Jadi, harga kos mestilah melebihi harga jual. Jadi, RM760. Nampaknya murid-murid kita dah bersedia dah, cikgu. Nampaknya mereka lebih cepat daripada cikgu. Betul. Mereka nak mengejar wang untuk masuk ke bank, cikgu, sebagai simpanan untuk faedah. Okey, jawapan yang cikgu perolehi, jom kita tengok sama tak jawapan yang Syafika perolehi dan murid-murid cikgu. Okey. Mungkin murid-murid kita sangat pantas pada hari ini, cikgu. Okey. Keempat-empat mereka dapat menjawab dengan betul. Okey. Bila harga jual rugi, mendapat kerugian dan kita nak mencari harga asalnya, maka harga asalnya akan menjadi lebih tinggi. Sebab kita dah rugi kan bila kita jual benda tu dengan harga yang murah, kita akan rugi. Jadi harga kos akan menjadi lebih tinggi. Maka betul jawapan keempat-empat murid cikgu. Dengan tanya. Itu cikgu, apakah kita akan beri kepada mereka? Ya, semestinya. Semua ya dapat. Okey, tahniah semua rakan-rakan. Sementara saya tampal ni, cikgu, mungkin cikgu boleh teruskan. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, penerangan. Ini situasi, ada situasi di dua kedai ni, kedai A, kedai B. Okey, perhatikan betul-betul ya. Okey, ada tawaran harga lagi kat sini. Okey, ibu kita dapat jimat RM20. Sebenarnya murid ini dia nak membeli beg yang berharga RM80, tetapi di situ dah dinyatakan diskaun sebanyak RM20. Okey, di kedai B pula harga beg masih sama RM80, tetapi kalau kamu perhatikan betul-betul dinyatakan diskaun yang diberi di situ adalah 20%. Okey, di kedai A dinyatakan dalam bentuk nilai harga dan di kedai B dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, bagaimana kita nak mengetahui kedai mana yang lebih jimat? Okey. Kedai A atau kedai B? Jom kita kira. Bandingkan yang mana lebih jimat. Okey, kedai A. Ada yang dah kira tu nampaknya. Mereka laju, cikgu. Kedai A. Okey, kamu boleh semak jawapan dengan cikgu. Okey, kedai A RM80 tolak RM60, RM20. RM20 ni sebenarnya adalah diskaun, Syafika. Bukan harga beg. Jadi, harga selepas diskaun akan jadi RM60. Tetapi di kedai B, okey, di kedai B. Cikgu nak tengoklah Adam kira macam mana dekat kedai B. Okey. Okey, Adam boleh tak terangkan kepada cikgu dan rakan-rakan di rumah bagaimana mendapat harga tu? 20/100 darab RM80 sama dengan RM16. Okey, boleh tak cikgu tahu RM16 itu diskaun ataupun harga beg, Adam? Diskaun. Okey, betul. Bagus. Adam memang faham apa itu diskaun. Okey, seterusnya bila dapat diskaun RM16, berapakah nilai harga beg itu selepas diskaun? RM64. RM64. Okey, bagaimana Adam dapat harga RM64 tu? Boleh tak Adam terangkan? Ataupun yang lain, Adli, Syafia, Hawa? Ya, rakan-rakan lain tadi ada Adam yang dah nak kira membantu. dah. Macam mana dapat harga RM64? Okey, Adli ya? Adli nak bantu Adam? Silakan. Okey, Adli. Boleh Adli cuba? RM80 tolak RM16. RM80 tolak RM16 sebab RM16 tadi diskaun. So harga dia akan jadi RM64.
Ringgit. Okey, siapa nak jawab? Kedai A ke kedai B yang lebih jimat? Yang lebih murah harga bagnya? Kedai A. Okey, bagus. Cikgu nak bagi ganjaran dekat Adam dan Adli. Okey, Safia dengan Hawa kena jawab dengan cepat ya untuk seterusnya. Ya. Okey, seterusnya kita ada situasi itu hitungkan bayaran tol selepas rebat. Cikgu dah terangkan tadi rebat tu apa dia. Okey. Apa itu rebat? Okey, di sini bayaran dia sebenarnya adalah RM51.50 tetapi diberi rebat sebanyak 10%. Okey, baik. 10. Jadi kita perlu mencari berapa nilai rebat terlebih dahulu baru kita akan dapat berapa tol yang perlu dibayar. Okey. Jadi cikgu akan cari 10% daripada RM51.50 akan mendapat nilai RM5.15. Okey, sebelum ni mereka dah belajar tentang peratus, jadi mereka dah mahir untuk mengira peratus. Jadi RM51.50 tolak RM5.15, jadi bayaran yang perlu dibayar adalah RM46.35. Yang ni cikgu pula kira. Okey, seterusnya faedah simpanan Bank Warta. Okey, jom kita kira sama-sama murid-murid. Kadar faedah 2%. Simpan RM8,000. Tempoh simpanan 1 tahun. Berapa faedah? Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, cikgu, jom. Okey. 2% daripada simpanan RM8,000. Okey. Okey. Okey, cikgu pansuhkan sifar-sifar ni. Cikgu darab. Cikgu dapat RM160. Okey. Maka faedahnya adalah RM160. Okey. Dapat tak? Boleh tunjukkan jawapannya? Okey, tahniah. Okey, ganjaran untuk keempat-empatnya. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok dividen. Tadi kita tengok faedah, sekarang kita tengok dividen. Okey, dividen yang diberi sini adalah 4%. Baki awal pada awal tahun 2021 ada RM3,000. Kemudian dividen diberi oleh SSPN 4%. Okey. Berapakah nilai dividen yang diberi di sini? Sama pengiraan macam faedah tadi. Okey, murid-murid, 4% daripada simpanan baki yang ada. Okey. Maka dividennya adalah RM120. Okey. Bagus. Hawa dah dapat. Okey, semua dah dapat. Tahniah. Kita tunggu Adli ya. Okey, Adli. Tunjukkan Dapat, Adli? jawapan anda. Okey, bagus. Cuma jawapan Adli dan Adam perlu diletakkan RM untuk jawapan yang lebih tepat. Okey, cikgu. Seperti biasa kita bagi ganjaran ya, cikgu. Okey. Dan cikgu teruskan lagi dengan cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan seperti yang kita ketahui adalah 6%. Okey, kita nak mengira cukai perkhidmatan yang dikenakan pada bil restoran tadi jumlahnya adalah RM60. Maka 6% daripada RM60 cukai pendapatannya adalah berapa murid-murid? Okey, cikgu. Nampaknya murid-murid kita pun sedang melakukan pengiraan. Kita tengok siapa lagi laju, cikgu ke murid-murid? Murid-murid di rumah, jangan lupa kita sama-sama membuat pengiraan ya. Jangan tengok je. Okey, cikgu. Adli dah ada. Safiah dah siap. Okey. Maka jawapannya berapa? Sama tak macam jawapan cikgu? Hawa? Okey. Ali dah dapat, Adam dah dapat, Safia dah dapat. Okey, Hawa pun dah dapat. Tahniah. Keempat-empatnya mengetahui bagaimana nak mengira cukai perkhidmatan. Okey. Alright. Kita dah pun selesai segala aktiviti pada segmen ini dan harapnya murid di rumah pun mendapat jawapan yang sama dan anda pun mungkin dapat ganjaran daripada ibu bapa ya, cikgu. Okey, kita kembali selepas ini berehat sebentar di Didik TV KPM.
TV KPM. Kembali ni ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 2 dan hari ini mata pelajaran kita ialah matematik bersama Cikgu Norizan. Cikgu, kali ini kita mungkin ada sedikit aktiviti lagi ke Cikgu untuk uji minda ke? Ada, Syafika. Sebab tadi cikgu dah terangkan semuanya tentang pengurusan keuangan, pelbagai istilah, ada cara bagaimana kita nak mencari, nak mengira tentang istilah-istilah tersebut. Okey, sekarang kita nak main permainan. Wah, okey, saya pun dah bersedia. Harapnya murid dalam Google Meet pun telah bersedia. Kalau bersedia boleh tak bagi 2 thumbs up? Okey. Sudah pun bersedia. Cikgu silakan. Okey. Jadi cikgu nak minta lah bantuan Syafika. Boleh, cikgu. Untuk menggoncangkan, kita nak tahu siapakah yang akan menjawab soalan cikgu yang pertama ni. Okey, menggoncangkan kotak beracun kita cikgu. Kotak misteri kita. Kotak misteri. Siapakah yang kena? Okey, cikgu. Siapa yang kena? Yang pertama sekali kita ada Hawa. Okey, Hawa. Bersedia Hawa? Soalan cikgu yang pertama. Apakah dia permainan ini, soalan ini? Okey. Sejumlah wang yang diperoleh setelah menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Okey. Apakah jawapannya, Hawa? Kalau dia boleh jawab laju ni maksudnya memang betul-betul dia tahu. Silakan sejumlah Hawa. wang. Bila kita simpan wang dekat bank tu, kita dapat apa? Faedah. Ya, bagus. Wah, tahniah. Hawa. Okey. Ganjaran untuk Hawa. Baiklah, cikgu, mungkin saya pilih nama juga seterusnya. Okey. Okey, siapakah yang terkena? Okey. Safia. Safia, bersedia Safia? Soalan cikgu yang kedua. Kita ada bayaran penginapan di Hotel Mentari RM320 untuk satu malam. Cukai perkhidmatannya pula adalah 6%. Okey, soalan cikgu, hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan. Tadi kita dah belajar bagaimana mencari cukai perkhidmatan, bagaimana mencari faedah, dividen kan tadi. Cikgu harap kamu dapat gunakan semula untuk menyelesaikan soalan ni. Saya rasa murid-murid dalam Google Meet yang lain pun tengah mengira. Contohnya kalau Safia tak dapat jawab, mereka mahu membantu Ya, cikgu. betul. Okey. Silakan Safia. Okey, Safia boleh bacakan ayat matematik dan jawapannya, Safia? 6/100 darab RM320 192 bahagi 10 Okey. sama dengan RM19.20 Okey, jawapan Safia betul, Tania. Cuma cikgu nak kita jawab dengan lebih tepat. Jangan sebutkan RM, kita sebutkan RM19.20. Okey, Tania, Safia. Okey. Ada lagi ganjaran untuk Safia. Kemudian Hawa. Okey. Kemudian soalan yang ketiga, siapa yang kena? Okey, Kak Syafika akan keluarkan nama tersebut ialah Adam. Okey, Adam. Bersedia, Adam? Soalan cikgu. Okey. Puan Nur membeli sebuah rumah berharga RM280,000. Selepas 3 tahun, dia menjual rumahnya dengan harga RM335,000. Berapakah nilai keuntungan yang diperolehinya? Okey. Okey, Adam tengah mengira. Yang lain boleh cuba. Ya, walaupun Murid-murid yang di rumah pun boleh cuba. Sama-sama kita Ya, betul. cuba. Sama-sama menjawab soalan ni. Ya, latih to be katanya kan Betul. cikgu. Walaupun permainan ini adalah uji minda juga kan. Sebenarnya nak menguji kefahaman murid itu sendiri. Okey. Dapat tak, Adam? RM150. Berapa, Adam? Boleh ulang tak? Bolehkah Adam tunjukkan jawapan? Adam tunjukkan pengiraan Adam tadi. Kawan-kawan di rumah nak tengok bagaimana Adam mengira untuk mendapatkan jawapan tu. Okey, Adam. Berapa, Adam? Boleh baca kat cikgu tak? Okey, nampaknya mungkin Adam tengah memulakan kembali dia punya perkiraan. Jadi kita minta murid lain bantu boleh cikgu? Okey, Hawa. Boleh tak, Hawa? Hawa lah
Hawa lah tolong bantu Adam. Silakan. Hawa bacakan jawapan Hawa. Ya. Nampaknya Hawa memang dah bersedia dari tadi. Betul. Okey, Hawa sebutkan ayat matematiknya beserta jawapannya yang betul. 33 300. 335,000 Ya. tolak 280,000 sama dengan 55,000. Okey. RM55,000 adalah nilai keuntungan penjualan rumah tersebut. Okey, tahniah Hawa, dia dapat membantu Adam. Ya. Okey, jadi soalan kita yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir tentunya tak lain tak bukan Adli. Okey, Adli. Adli bersedia ya, Adli? Okey, harga jual bagi rumah ni RM400,000, tetapi rebat diberikan sebanyak 2%. Jadi harga rumah selepas rebat. Okey. Okey. Adik anak-anak di rumah pun boleh mencuba. Kita sama-sama menjawab soalan ni. Begitu juga rakan-rakan dalam Google Meet yang lain. Soalan ni agak tinggilah arasnya, tapi sebenarnya murid boleh menjawab. Jadi dari permainan pertama sehingga kini dia akan bertambah sikit aras Ya, dia. betul. Okey, baiklah cikgu. Sudahkah bersedia Adli atau kalau yang lain dah bersedia boleh tunjukkan jawapan juga ya? Yang mana yang dah bersedia boleh tunjukkan pada cikgu jawapan kamu. Ada tak? Okey. Dah tutup dah pen ya? Silakan Adli, Okey. tunjukkan jawapan Nampaknya sedikit pembetulan Adam. tu. Adam mendapatnya. Okey, Adli dah. Adli. Okey, Adli terangkan kepada cikgu dan rakan-rakan di rumah bagaimana nak menjawab soalan ni. Okey, Adli. 100 darab RM400,000 sama dengan RM8,000. 400,000 tolak 8,000 sama dengan RM392,000. Okey, Adli, macam cikgu yang sebutkan tadi, untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat kena letakkan RM sebab kita ada nilai harga di sini. Okey, pengiraan Adli betul. 2% rebat daripada RM400,000 adalah RM8,000 seperti pengiraan yang Adli tunjukkan tadi. Kemudian untuk mencari harga selepas rebat kita buat penolakan di situ, maka jawapannya adalah RM292,000. Okey, betul. Tahniah. Tahniah Adli. Okey, baiklah cikgu, bagi jawapan Adam dan Adli kita bagi ganjaran juga Ya, ke? betul. Sebab mereka dah mencuba menjawab. Okey, baiklah, tahniah semua atas jawapan anda ya. Okey, cikgu, kita sudah pun sampai di pengakhiran bagi segmen ini. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan untuk segmen okey, hari ini cikgu dah mengajar murid-murid tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pengurusan keuangan. Okey, banyak istilah yang telah kita pelajari tadi, daripada harga kos, harga jual, untung, rugi, voucher, bil, rebat, resit, cukai perkhidmatan, aset dan liability, semuanya berkaitan dengan pengurusan keuangan. Dan cikgu juga bersama murid-murid cikgu juga tadi dapat menentukan bagaimana kita nak mengira beberapa istilah yang berkaitan dengan pengurusan keuangan. Dan nampaknya anak-anak murid cikgu dapat menguasai apa yang telah cikgu pelajari berdasarkan daripada ganjaran yang mereka perolehi tadi. Soalan yang cikgu berikan dapat dijawab dengan murid dengan mudah. Jadi sesi pengajaran kita dapat dijalankan dengan baik pada hari ini. Okey, ya, bagi murid-murid dari rumah pula cikgu, bagaimana mereka ingin membuat latihan pengukuhan cikgu, di manakah mereka boleh dapatkan sumber-sumber tersebut? Selain daripada apa yang cikgu dah tunjukkan tadi, pelbagai latihan, uji minda, cabar minda, sebenarnya mereka boleh dapatkan daripada sumberku.
Okey, di situ seperti banyak bahan-bahan dan latihan boleh diperolehi di situ. ya, cikgu, terima kasih seperti pautan yang tertera sebentar tadi. Baiklah, Cikgu Nur Izan, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan harapnya semua murid-murid dalam talian dan juga di rumah dapat memahami dan menyerap segala ilmu yang dikongsikan. Okey, terima kasih juga kepada Cikgu Nur Hayati Zakaria selaku jurubahasa isyarat kita pada hari ini dan terima kasih murid-murid dalam talian. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.